atau lusa malah jual. Mungkin bila-bila hidup berubah, namun kini Alright. Bagaimanakah kehidupan? Boleh nampak boleh. So bagaimana kehidupan kita mempunyai bayi kecil? Oh, itu dia. Awak mengejutkan. Dia tiba saya dapat tahu. Sebab kebetulan dia pun tengah tidur. So kena pegang lah kejap. Biasanya dia duduk luar. Oh, okey. Okey. Kita buat sekejap je lah kali ni. Boleh. So, nampak. Dalam keadaan PKP, jaga baby semua, how are you coping? Well, it's actually a blessing in disguise lah kan. So, walaupun saya tengok, actually mungkin akan ada orang yang akan affected. Tapi sebagai orang yang bekerja sebelum ni, so saya rasa kerja masih perlu diteruskan. So, kita boleh kerja pada rumah. So all this while pun kalau duduk di office lebih kurang sama juga. So itu saya kena adapt cepat lah. Tapi saya rasa dia punya kelebihan dia untuk saya because suddenly saya dapat baby kan. So boleh spend masa lah dengan dia. Then the rest is everything is online lah. So all this while pun memang kita dah buat pun. Shopping online, beli makan pun online, apa semua online kan. Tapi sekarang lebih banyak communication secara macam ni. And I think dah sebulan lebih ni, I think semua orang dah get used to it lah. And rasa macam okay jugalah. Kan, kita boleh relax, kita boleh santai kan. So macam all this while, kalau sebelum ni kita duk fikir, tapi actually memang that's saya punya idea because dulu saya ada lebih kurang 15 staff. Then I trim to 10 orang staff. Lepas tu saya ada idea 2021. Itu saya katalah okay, I think 2021 I want to do work from home lah, so everyone can stay at home. That's my plan. Plan kan, that's my plan kan, because I cakap why do we have to datang office and then kita buat kerja kreatif ni you can do anywhere, you can chill out dengan family, have a quality time with your family, betul tak? And then bila jadi macam ni, then kita sembang balik, rupanya kita plan 2021 nak buat, tapi sekarang dah buat dah kan. So we are getting used to it lah. So I think it's a blessing in disguise. Kita pun tak boleh nak elak, bukan kita je affected, the whole world is affected. So correct. Itulah. And you are one of those few people yang look at this positively. Well, sorry, go on. Okay, I have to look at it positively lah. Sebab kalau kita nak tengok benda ni secara negatif, imagine kalau dalam masa this pandemic is going on and we have to go to office, kita kena bekerja macam biasa, tak ada restriction dan sebagainya. And then what happen, tak ada orang yang nak jamin kita. Okay, kalau kita ada, contohnya for example kalau kita ada banyak saving, juta-juta dalam bank, it's fine, you mungkin tak kisah. Imagine kalau kita ada sikit je kita punya reservoir tu untuk few months, nak makan pun kena, of course lah tak semua orang berbeza-beza kan, tapi imagine kalau dalam keadaan macam ni and kita masih kena pergi kerja, stressful tu yang kita tahu dekat luar tu ada orang-orang yang mungkin akan kenakan virus ni dengan kita kan. So I think kita duduk rumah ni is actually benda yang kita tak pernah buat. Semua orang tak pernah buat. Saya tahu kat Malaysia ni I rasa maybe 90%. Kecuali kita accident, kita lumpuh, kita terpaksa duduk rumah, life kita flip 360 darjah, itu memang kita tak dapat nak elak. But sekarang ni kita semua, kita tahu kita physically fit, mentally fit. Saya badan makin lama makin tembam lah sebab duduk rumah asyik makan je kan.
But that's actually the amount of pleasure yang kita ada. Cuma mungkinlah ada certain ada orang yang akan tengok susahlah kita nak berniaga, lepas ni tak boleh. Orang yang mungkin kerja yang kalau kerja sendiri mungkin rasa tak berapa susah sangat. Mungkin mereka yang kerja dengan syarikat yang besar, mungkin bidang services, hotel, construction dan sebagainya, mungkin dia akan rasa affected sikit. Cuma saya rasa untuk tempoh yang sementara inilah kita kena patuhi, dan selepas ini saya rasa kita boleh lagi jadikan benda ni as a culture. I think it's a good culture. It's a good culture which you can spend more times dengan you punya family, and kerja macam as usual, macam biasa. So lepas ni orang akan fikir habis je kerja, mungkinlah lepas ni for example after the MCO is finished, orang balik kerja macam biasa. Saya harap it's became a good habit supaya orang lepas habis kerja straight away balik rumah, tak payah nak lepak-lepak, boleh lepak. Betul. We are so getting used to that culture. Macam kita dalam recording habis recording pukul 12, 1, 2 pagi, balik lepak mamak dululah. Kan? 3, 4, 5 pagi dah azan subuh pun. Jalan lagi apa semua. Minum Nescafe lagi, tukar teh tarik tu. Dan balik rumah. And then you esok pagi you have to start balik kerja, you tak fresh. So I have started myself, I think more than 2 years. Since 2018, I have a new discipline to myself. Since 2018, I still remember the date is 14 February 2018. Okay, that's my new discipline. I have to sleep by 10. Wow. By hook or by crook. Kalau tak ada kerja lah, for example kalau tak ada show dan sebagainya, and kalau macam ada show ke, tapi sebab I dah 2 tahun 3 tahun ni macam ni 2 tahun lebih ni, pukul 10 tu memang mata dah start mamai dah. So it's actually a good discipline. Bila kita start balik ada disiplin, kita susun balik waktu tidur kita, so you can start your day fresh, you boleh kerja dengan lebih produktif, and kita jadi happy. Happiness is not about you ada banyak duit. Happiness is about you ada kesihatan, you ada mental yang bagus. Itu je benda yang buat you happy. Lepas tu duit and so on, dia akan datang, dia akan as a accessory lah, of course lah. Kan? So I think it's a good way lah nak train kita jadi disiplin balik duduk rumah. So how are you coping with the MCO? Yeah, okay, because kita pun dah biasa duduk rumah. I mean, saya boleh be at peace with myself or with other people. So tak ada satu saat pun yang membosankan. I always have my books, people to chat with, things to do at home, family. So right. And I know you were saying? Sorry. And I know you nak cakap apa tadi dulu? Yalah, your spouse is working, you know? Yeah, but working from home right now. Oh, sekarang from home. Okay, tapi macam you used to work lah, kan? Tapi macam the swift of the culture tu, dia mesti kita kena cari yang baik, you know? Kita yang kena cari kebaikan tu dekat mana. Kalau kita tengok semuanya negatif, susah hidup macam tu kan? Ya, betul. Yeah. Kita kena belajar tengok yang positif lah. Walaupun dalam keadaan yang mencabar macam ni. So tadi I nak cakap nak go back to history 2007, Hafiz Hamidun album. So saya fikir-fikir balik, saya ada at least 2 lirik kot dekat album Hafiz Hamidun tu. 2, I think 2. So yeah. Lepas tu yang 2015 you ada Zikir Therapy. Betul. Dia punya sales melampau-lampau, kan? Alhamdulillah. Yeah. So pada saya dan pada kawan-kawan semua, wow, itu satu petanda yang baik, because you see market tu ada, cumanya apa yang kita nak jual pada pasaran tu je. Yeah. Tapi setelah 5 tahun berlalu, tak ramai daripada kita yang... It's actually 2011. The album Zikir tu 2011.
Okay. Ha. So almost 10 years dah album tu. Yeah. Dan Yeah. tak ada siapa lagi dapat break that 250 punya punya record ever since What? Penjualan yang semikian rupa. Total album sale was 800. Mak ai, serious? 800,000 because betul kita jual sendiri, and then Warner Music saja jual 250,000, and then my side is 550,000. I still remember lah. So itu yang original. Wow. The non-original version of the CD, I think probably double, because bila kita pergi contohnya hotspot lah macam Kelantan, macam kat Kedah, dekat pasar-pasar malam, orang jual CD, pirate lah kan. Tapi kita tak sampai berbuih dah, takkan kita nak cakap begitu kan. So I find it as a marketing lah. So I cakap, tapi I personally cakap kat dia lah, okay, this is my album, so I don't get anything pun. Kalau you buat macam ni, I pun tak dapat apa-apa. Tapi you dapat apa je? You jual RM5. What do you get? Kan, you nak beli CD daripada kilang tu pun mungkin RM1-2 lah. Okay, it's okay. Tapi I think zaman tu dah habis dah. 2000, the last print was 2018. Last print 2018. The last print. Oh. The last print. And kita ada balance stock masa tu 30,000 lagi. 30,000 stock lagi. Because masa tu dah habis lah. Because people are 100% shifted lah kan, from physical to digital kan. So masa tu pun 30,000 tu kita collect daripada kedai-kedai yang kedai lah, kita punya kedai semua kan. And then kita kira okay, ada 30,000. Lepas tu kita nak bagi pun bagi je lah, free pun semua kan. Kita lupuskan je lah. So it's a history lah. We did that and then kita rasa macam okay, because kita nampak orang suka kita tak payah compete dengan orang lain. You have to do things yang you suka dan you tak ada pressure. Memang I cakap masa I buat album tu, I don't have any pressure at all. I don't have any financial pressure. I tak ada orang lain yang nak pressure, marketing pressure. I just say to myself, I think the album yang I spend the less dah lah buat sendiri. Production sendiri. Apa je? I bayar si Alto je. Mastering. Si Alto je, itu je. Yeah. Sebenarnya Hafiz, looking at it objectively kan, apa yang awak sendiri rasa appeal kepada album tu yang membuat orang nak memilikinya? Frankly. Okay. For me lah despite of apa yang my own niat tu, of course lah kita nak dakwah and so on, itu kita letak tepi dulu. Tapi looking the point of orang yang buat music business ni, what I see is people are looking into things yang bagi manfaat kepada dia. Orang boleh dengar lagu hura-hura, alright, you can listen. I'm a music listener. I listen to all kind of music. I bukan dengar lagu nasyid je, I dengar semua. Tak kira lah Justin Bieber ke, apa lagu yang viral, semua I dengar, because I want to know, okay, what's the beneficial, what I can get out of this song. If I can get fun, then I can have fun. Tapi the reason being of the album, I know orang dia dapat benda lebih daripada tu. Orang nak ketenangan. I tak buat album tu purposely untuk you dapat ketenangan. How do I know? How do I know you akan jadi tenang dengan album tu? Ada orang dia nak, bila dia nak menangis, ada soundtrack, ada background. Jadi dia rasa, orang kata, yalah nangis, bacalah Quran. Bila baca Quran, orang takut. Orang Malaysia ni, bila baca Quran, orang mati je. Dia akan seram. Baca Yasin apa semua, dia alamak, dia tak boleh nak sesedih. Tapi macam, okay, zikir yang macam tu kan. Oh, okay, it's good. So, orang dapat manfaat dari situ. And then, I jumpa banyak macam hospital, orang pakai album tu bila nak
I jumpa terlalu ramai. Bukan sikit. I tak cari, tapi orang tu yang datang. My wife koma for 20 days. Dengar you punya album je. Oh, okay, thank you so much. Bila dia habis, bila dia sedar, ni out of the feedback lah. Bila dia sedar, I tanya pada dia, you dengar apa? You ada dengar ke perasaan apa-apa ke? I tak ingat lah, tapi I dengar macam ada orang mengaji, macam ada alunan-alunan. Okay, alright. Okay, which pada dia dah dapat ketenangan, dia dapat benda tu. Kemudian UiTM, UiTM punya library, 30 minutes before the library close, they will pasang the music. To signal, okay, it's 30 minutes to almost time, and orang akan alright, orang tahu, and it's a jingle for okay, library is who plays music on library, but that's what the report that I got. Orang pasang, okay, that's good. Okay, and the best thing is I checked ni dah lama dah, I checked about 1-2 years ago. 1,000 titles, drama, episodes, here and there, TV1, Astro, TV3, using the soundtrack. Dah 1,000 drama. I don't charge a single cent. Why? MCP je lah collect. Diorang buat untung. Yalah, MCP collect lah. No, because if I want to collect, ada yang bagi. For example lah, if kita ada kat sini, for example, Scope Production, Datuk Yusuf Aslam was so gentleman. Hafiz, kita nak pakai, I akan bayar. I pakai, I bayar. Tak apa tu, I tak minta. Tak apa, kita pakai, kita bayar. Okay, by all means. Tapi I kira-kira daripada 2011 sampai 2000, sampai sekarang pun, more than 1,000 titles. Drama episodes lah. Tapi kita buat, because kita tracking that on the MACP punya Q-sheet. Q-sheet nak bagi pada apa benda semua kan. So kata, okay, 1,000 title is good. Okay, if I can get some revenue out of it, bukan duit tu untuk kita joli ke, dah. So I can pass back, I boleh buat lagi album-album yang macam tu, I boleh buat macam-macam program, I boleh buat bantuan ke, I bayar zakat, I bayar tax, macam tu lah. Bagus. Itulah, we never know kan. We never know kan. We never know the apa ni, daripada album biasa. Yalah, nasyid juga dulu, pop nasyid kita buat sama-sama kan. Tapi masa tu okay, it's a try and error. Buat and then okay, alright, okay, boleh lah. Tak ada kata tak sukses. Tapi that one yang pinnacle. Memang I pun tak boleh nak repeat dah. Tu lah, speechless. Susah nak replicate. Tetapi I think kan sebenarnya ramai orang yang tak tahu kebolehan you yang sebenar dalam bidang muzik. I rasa ramai orang underestimated Hafiz Hamidun. Okay, sorry, biar izin saya cakap sikit untuk bagi Hafiz Hamidun. Hafiz Hamidun adalah seorang yang terlatih dalam bidang vokal kan, belajar betul kan. UiTM kot. So your knowledge in music, in vocal sebenarnya tinggi. Lepas tu Hafiz, saya ada satu rahsia nak share dengan awak ni. Ya. Okay. Awak pernah menang award MACP, tak salah saya. Sebagai apa award dia, lagu terbaik kalau tak salah saya. Masa tu dia ada cipta. No. Dia ada MACP buat kontes lah. Ya, betul. Itu lagu terbaik, kita orang dengar beratus-ratus lagu. Out of the submission for the year lah. The whole year kan? The whole year punya submission kan? Not just the whole year tau. 2 years. Over many years, over few years. Saya dah lupa details dia macam ni because quite some time ago. So dan for me over the years, saya sendiri telah judge banyak juga lagu competition lagu ni lah yang saya tak boleh cakap. Dan sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu ni, saya sedang berjalan atas telur ayam tu, sangat berbahaya. Okay. Jadi
dalam banyak-banyak competition ni, kita jangan sebut mana satu competition, nanti saya kena saman ke apa. Ya. Okay. Ya. Dalam banyak-banyak competition, yang ada lagu Hafiz Hamidun akan sentiasa mendapat points yang banyak. Walaupun orang tu tak tahu. Ya. Walaupun orang tu tak tahu, ini lagu Hafiz Hamidun. Dan ada kalanya lagu Hafiz Hamidun ni dia punya point tu tinggi sampai apabila para juri, para judges dia apa dia panggil tu? Beranggapan. Berdebate lah. Okey. Ini senarai lagu-lagu yang top. Lepas tu bila tengok lagu Hafiz Hamidun kan, semua orang macam tak faham tau. Semua orang tak faham, macam mana lagu ni ada sini? Sebab apa? Orang akan bercakap, macam mana lagu ni ada sini? Sedangkan lagu ni ada A, ada B, ada C, ataupun ada argument dia. Saya akan perhatikan je. Lepas tu saya cakap macam ni. Sebenarnya benda-benda art ni memang susah untuk kita cakap berdasarkan assumption ataupun kita punya naluri hati je. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti ada hukum matematik dia. Setiap perkara apabila ada matematik baru kita akan dapat keputusan yang betul tepat. So, lagu Hafiz Hamidun dia mempunyai ciri-ciri matematik yang sangat orang sukar nak faham. Sebab tu dia mesti akan sentiasa berada di kedudukan yang tinggi. Saya tak tahulah apa yang saya bagi share dengan awak ni akan bawa makna pada awak atau para pendengar ataupun tak. Tetapi itulah awak punya kebolehan. Thank you. Ada actually masa selepas kalau kita trace back masa anugerah MACP 2008 tu, dan saya jumpa one of the judges is Roslimana, if I'm not mistaken. Tak ingat lah, ada beberapa orang lah. Saya dah lupa siapa. Beberapa orang. And then ada arwah Zubir. Yep. Arwah Zubir Ali. Itu memang arwah Zubir. Okay, itu tak cakap dengan saya. Tapi Roslimana, I think Roslimana yang jumpa saya. Masa tu dekat RTM. Kita dah habis dah masa tu. The award dah lama dah setahun dah habis macam tu. And then saya tengah minum dekat RTM. Dekat depan, I think masa ada recording kot. Tapi minumlah pagi tu dekat cafe tu. And then dia jumpa saya. Fiz, aku nak cakap dengan kau je. Kau kenal aku siapa tak? Alamak. Okay. Akulah. If I'm not mistaken, saya Abang Roslimana lah. Dia kata, aku judge kot. If I'm not mistaken, minta maaf kalau saya silap. Tapi saya ingat saya silap. Aku nak tanya kau satu je. Lagu yang masa tu lagu yang menang tu Kau Yang Satu. Dia tanya, lagu ni macam mana lagu ni kau boleh buat lagu ni? Dia tanya tu je. Kita orang ada dua je assumption. Satu, dia memang purposely buat macam lagu ni macam tu. Nombor dua, dia memang tak sengaja tiba-tiba dia campur jadi tu. Tapi itu sebelum dia cakap. Dan saya kata, saya memang purposely saya buat macam tu. Dia orang punya assumption, the judges punya assumption, ini mesti campur jadi. It's actually kadang-kadang kita pun tak tahu yang kita buat tu akan jadi art. You know, it's just you. At the end of the day, saya ada formula dan of course kalau kita cakap pasal matematik, I have my own maths to compose a song. Which kalau kalau orang tanya, then I will reveal lah. Tapi you know, if I reveal everything, tak adalah rahsia dia kan. Rahsia dia. Kena simpan sikit lah. Tetapi lama-lama setelah kita, lama tak lama pun, I've been in this industry, I think 18 years. Daripada umur 18, tahun ni 36. I've been singing for 18 years. That's quite a... half your lifetime. Half year lah. Okay. So, bila I started to compose for others, bila orang lain minta lagu, I baru saja siapkan lagu Datuk Siti for her new single yang akan release this Ramadan. Okay, you know,
trace back, and then I cakap because Tok T dia kata dia nak lagu yang Middle East style, taranum. Bila I buat, I never think of I have to ada A, B, C, D. Kalau I buat macam tu, it doesn't become me. It become the book. Tapi bila I buat, then bila I tengok balik, bila I bagi orang lain dengar, kau rasa kau tahu tak siapa buat lagu ni? Ini mesti lagu kau lah. We created our signature daripada style kita. Kalau kita buat, semua orang buat A, B, C, E, habis sama je semua orang. So it doesn't become something yang special. So having said, itulah bila composition ni saya walaupun kita belajar menyanyi, tetapi bila kita buat lagu ni is something yang susah nak describe. Memang susah nak describe kadang kita pun tak tahu. I think kita pun try lah few songs lah kot kan. Apa? Tukang pistol. Kita relate. Lepas nak cakap lagi pasal tukang pistol tu. Cakap okay. Belum buat apa-apa lagi tukang pistol tu kan? Belum. Tapi I still remember the song. Okay, thank you. Good. Sebenarnya bila saya cakap technical tadi, saya cakap matematik tadi langsung tidak merendahkan your ability lah. Sebenarnya adalah untuk meningkatkan lagi ability tu. Because your writing sebenarnya dia unik tau. Dia ada benda-benda yang macam technical kepada ramai orang. Macam mana dia boleh, kenapa dia macam ni, macam mana, kenapa dia macam tu. Sebab itulah kalau judges bila dia menilai, dia memang pemakahan dia menepati benda-benda yang kita nak nilai kan tu. Ya saya. Dia boleh pergi satu lagi jalan lain lah. Para peminat biasa susah nak mengikuti dia. Hanya golongan pengkarya ataupun yang profesional dalam bidang ni je yang dapat mengikuti perkara ni. Jadi itulah pengamatan saya apabila lagu-lagu Hafiz Hamidun, kita takkan tulis nama Hafiz Hamidun atau nama M. Nasir kat bawah kita nilai kan tu. Tapi tiba-tiba lagu tu tinggi. Dan bila kita nilai, bila orang tengok balik, tapi lagu ni kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar di radio, kita tak pernah dengar di TV, kita tak pernah dengar. Macam mana lagu ni boleh macam tu? Itu yang mengejutkan kepala otak ramai para penghakim ni semua. So keputusannya saya cakap nak menilai lagu mesti ambil pendekatan matematik. Dia tak boleh cita rasa aku dengan cita rasa kau, tak boleh okay. Itulah dia yang saya nak nyatakan kemahiran teknikal yang ada pada Hafiz tu. Awak punya kebolehan menyanyi itu sendiri agaknya membuat kebolehan untuk mencipta lagu dengan semula jadi ya. Saya rasa sebab saya suka menyanyi dan akhirnya dia jadi career. So maksudnya kita kena menyanyi dengan baik. Jadi you kena dengar dengan baik, and at the same time bila kita it's actually gabungan banyak benda. Sebab saya produce my own album, I become a producer. Dulu saya tak arrange my music, and then I paksa myself to arrange my music. I tak kira lah pandai main keyboard ke tak pandai main, I paksa main because dulu saya tak ada tangan, I tak boleh main gitar sampai sekarang because Tuhan memang tak bagi the strumming. Motor skill ke coordination boleh sampai, tapi I know how guitar works, I try violin, beli to force myself as a takkan nak menyanyi je, you mesti kena ada something extra. Then I can arrange which is I can do my keyboard lah, keyboard and so on. So maksudnya I ada sikit as a arranger, sikit kriteria sebagai producer, sikit kriteria sebagai company owner, sebagai business owner, sebagai penyanyi, dan semua benda tu mungkin part and parcel yang menjadikan kenapa lagu ni kita rasa kena jadi macam ni. Mungkin dia ada quality sebagai untuk orang yang faham music, untuk kita pun, because I listen to all music juga.
again, I don't deny all type of music. I dengar semua music. Tapi honestly, I cakap memang saya memang suka music yang pelik. I tak suka music yang biasa. Music biasa dah banyak. Biasa, nama pun biasa, pop lah. Which is pop, I suka. Tapi it's okay. Tapi kalau lagi pelik lagu tu, dia akan lagi cepat tangkap. I know macam, okay, I akan dengar dan I boleh, kalau kita boleh replicate pula. Kita boleh macam kita boleh explain lagi, kita boleh try lagi, kita boleh tiru lagi. Which apa-apalah lagu Hindustan ke, itu pelik. Lagu Arab lagi pelik. Kalau tengok kita macam impress dengan muzik diorang kan. Kalau I cakap, tapi ramai orang akan terkejut. I pernah dengar satu masa I dengar lagu Buddhis. Whatever lah, maksudnya lagu-lagu I feel tranquil, you know, the tranquility tu. Then I dengar church song, bukan pasal kita nak, it's music lah, tapi because then we challenge ourselves. Then I dengar lagu synagogue, the Jewish punya lagu. They orang very lively. Then kita then kita tengok kita rasa lagi banyak. Of course kita banyak dengar orang lain, kita rasa alamak kita ni tak ada apa. Alamak kita ni kecil je. Siput gila. So I challenge myself. I dengar Muse. I nak termuntah lah juga. Which ini pengakuan daripada semua muzik, rock je macam susah sikit lah. Tak ada jiwa mak rock Dia hati taman. Try. I dengar Muse. I pergi konsert Muse. I pergi. Which tahu lah. Tapi bila kita then tapi Muse ni because they perform, you know, because they are performer. Sampai sekarang pun dia perform. Last year I think I pergi dia punya konsert kat Singapore kot. Masa tu Singapore F1 punya event. So dia ada malam tu is Muse. So I pun panggil lah kawan-kawan yang macam fan Muse ke, ada jom kita pergi kan. Because they perform and so ada Gwen Stefani apa. I pergi dan I enjoy as a listener. I boleh enjoy lah, tapi I tak ada dah menyanyi sekali dengan tu. Tak boleh. Joget sekali ke? No. So tetapi my friend kata aku tak enjoy tengok kau pergi konsert dengan kau ni. So kau, because I observe. Yeah. I tak. I tak headbanging. Because I observe the concert, you know, technical sound dia, gimmicks and iyalah benda tu dah jadi mungkin dah tak enjoy lah. Sama juga bila I tengok filem. That's the same thing. Bila I tengok filem, I tak boleh bagi tahu orang I pergi tengok wayang. Bahaya. Sebab I tak nak orang tengok, I tak nak, I don't want people to see me as orang yang selalu pergi tengok wayang, lepak-lepak. Orang tak faham. Ada orang pergi tengok wayang just for tengok wayang. I tengok almost all international films lah, especially yang release dekat cinema, almost all. Tapi I pergi bukan just to tengok berhibur. Nah, I tengok sound design, I tengok scoring. That's me. I train myself. I know it's hard. Ada orang tak boleh faham, ada orang tak enjoy pun. Ni cerita apa ni? Takkan cerita ni pun kau nak tengok. Nah, I want to, ni I ada kelas. I just cakap I ada kelas je. Orang tanya, I ada kelas which I have to attend. Pukul sekian-sekian. I masuk, kalau I selalu pergi tengok dekat Curve. Tengok wayang tapi tengok dekat Platinum. Bukan tengok ni, tutup muka, tak nak orang tengok. Hafiz Hafidun, apa tengok wayang? Susah betul macam tu. Tapi at least I dah tanamkan dalam kepala everything yang when it relates to music and sound, it's always excite me, you know. And kadang-kadang kita appreciate orang punya ni kat. At the same time, I tengok bila once you dah boleh kritik orang lain punya karya, means you level up sikit.
Bila you sentiasa mendengar dan you teropong, excited je kan, okay, you tak level up lah. You have to level up. Then baru you boleh kritik, then baru you boleh ajar orang lain. So that's what I see. Dulu I selalu excited, tengok konsert excited, tengok filem best excited. Tapi sekarang I dah boleh, ini tak kena ni, patutnya music dia so you tahulah, maksudnya you dah ada step up you punya knowledge and macam tu lah. Yeah. That's me lah. Oh my god, too many things about me lah, sorry lah. Tak memang I want to know more. In fact, wow, tidak terfikir langsung yang untuk pergi tengok wayang menjadi satu dilema for you It's a dilemma because of who I am. I try because of the takkan orang panggil I ustaz. which I don't which I tak kisah pun, tapi I always kata I bukan ustaz. I orang yang suka music, Islamic music. Okay, but when I go to cinema, okay, ada orang people tend to associate when you go to cinema, when you go tengok wayang, it's a bad thing. If you do bad thing, kalau kau bercium dalam wayang tu, kalau kau answer sikit lah, kalau kau beromen dalam wayang, memang salah. Ya, betul. Sorry lah, I have to excuse my word lah kan, but that's it. Yep. You're right. But if you go with your family, I tengok filem Boy. I tengok filem Agent Ali, world class. As a Malaysian, it's a local production. I boleh cakap it's a world class production. Yeah. World dalam keadaan budget kita tahu berapa. It's a limited budget. Budget dia bukan tak ada Hollywood. limit. It's not Hollywood punya budget. It's a limited budget. Tapi you boleh execution you bagus dengan put aside the graphic punya side lah. I tengok dari segi when you have the emotion you sampaikan dalam bentuk lagu, dalam bentuk sound, when you feel excited, it's a film for kids and I feel excited, you excite me. Yeah. That's the whole purpose of why we produce art kan, yes. to convey that emotion to other people and people can feel the emotion. I tengok ada orang bila I pergi tengok filem yang like art sikit lah, silent, orang lain dah tidur pun ada, tapi I try to understand, okay, that's the reason why this film is silent, because sometimes silent is also a part of art. Correct. Tak semua benda you kena bunyi with the sound and apa semua kan. So I that's why lah. Tapi I try to avoid lah. Kadang-kadang cerita yang macam cerita hantu is different. Ada some cerita hantu dia boleh hit you, with kalau you nak jump scare, okay, you bagilah, hentam lah. I bukan nak condemn local films ke apa, tapi local films kebanyakannya tend to have that kita buat macam ni je lah, jump scare je, mesti orang akan suka, then meletup. If you nak berhibur, fine. Tapi if you are looking for educational punya benda, that's a part of you. So I selalu cakap dulu do we have time? Go on please. Ada. Semua up to you je. Bila I buat, because I buat few films KB Batia. The few films Nur Kasih, and then Jubana, and then ada few more, Sembunyi, and then I buat for Datuk Yusof Aslam pun ada, Scope Production pun ada buat KL Gangster. I buat the scoring and also the sound design, which I am happy because they engage musician, they engage people who really into distinction ni lah kan, which I rasa this is what yang kita kena buat. If you are, I'm not a writer, I'm not a good writer, I know I can write, tapi I try to, okay, if you need a good song, give it to a writer yang betul-betul kerja dia tulis lirik. If you need a guitarist, don't play yourself lah, walaupun you rasa you boleh practice. Go and panggil Abang Eddie Mazuki ke apa ke, musicians that's the distinction yang kita kena. Okay, what's your part? You jangan ambil satu part ni semua you nak buat sendiri. You will kill your art,
walaupun it's you lah, you're very sound you, tapi you tak buka opportunity, you takkan boleh explore orang lain, which I cubalah. Ada benda kadang-kadang because of the limitation, kadang-kadang masa tak ada, okay kita boleh buat, kita buat sendiri. Tapi kalau ada masa, ada budget, ada apa semua, try explore orang lain, because we want the industry to grow. Correct. You know, for me, ramai orang fikir aku boleh compose, aku boleh nyanyi, aku boleh mix, aku boleh master, aku boleh buat muzik, aku boleh buat muzik video aku sendiri. Allah, you're going nowhere lah. Yeah. That's why ada orang dia cepat pergi, tapi dia cepat jatuh. Yep. My principle is, if you want to go fast, you can go alone. But if you want to go far, you go together. Correct. So, having said, the album, contohnya, I cakap based on my experience, I ada satu lah yang terlebih far ni, album ZK tu lah, for example. Because I tak nak bolut semua. I bagi sales punya part, I bagi university main dia punya part, orang lain dia punya own roles, you know. Orang appreciate the album, orang masuk dalam drama and so on, because I want everybody to play their parts to bring the album further and further. Sampai 2015, I did a concert dekat Istana Budaya untuk album tu. That's the pinnacle. Hujung 2015. So sebelum tu 2012 I dah buat solo concert dekat konsert ZK. Tak ada orang buat konsert ZK. I did. Dewan Perdana Felda 2012. 2,500 full house. Tiket orang tiba-tiba habis je, penuh je. 2013 kita buat kat stadium tertutup Johor. 2014 kita buat kat Pisar, Penang. 2015 we did dekat Istana Budaya. That's the last lah. Dan I cakap okay dah. I tak tahu nak pergi mana dah. You know, I cakap okay, I buat album. I nak rasa lah I buat album, and I nak buat production. I buat konsert zikir dekat Istana Budaya sampai okay, that's it lah. Then 16-17 dah start slowing down, you know, because of the ni dah I pun kita pun dah makin lama makin tua. So kita slow down lah. Tapi I think when you give opportunity untuk orang lain dan bagi untuk sama-sama, you will go far, you know. There is no restriction kalau, dan tak rugi pun. Dia akan rugi, you akan rugi, yalah. Kalau you rasa budget you limited, you nak kena share dengan ramai orang, that's the cake lah that you have to share kan. Tapi that's it lah. That's very very good advice lah. If you want to go far, you walk together. You want to go fast, you go alone. Yeah. Yes, you can go alone. Yeah. Of course. Yeah. Dulu I buat macam tu. Dulu I have to, because I have to be quick, you know. But okay, now I want to go far. You have to go together. Yep. Sharing the cake, sharing the wealth. Yeah. And then distinction, jangan semua nak buat seorang. No lah. Yeah, ada masa bila you okay tak ada apa-apa, okay you boleh buat seorang tak apa. Tapi bila you dah ada sikit-sikit tu, you kena itulah, you kena berkongsi tu, itu perlu lah tu. Betul lah. Art pun sesuatu yang you must share with other people. Yeah. Very interesting. Very interesting. Tukang pistol. Tadi kita ada mention pasal tukang pistol. Ya. Itu antara lagu yang I suka lah. Because of the atmosphere dan sebagainya. But now I know what is tukang pistol is. I What dah is lebih matang, then I know. I won't share it here lah. Now I know. Now I know what it means. Lirik tu semua dah hilang dah. Dah tak ada lagi dalam simpanan. Puas cari sana sini memang tak. I think kalau I cari dalam my email, maybe probably I boleh jumpa kot. Okay, ada sana. Yeah. Dan kebarangkalian sesiapa nyanyi tak ada ke? You never know. Maybe tak tahu lah, Hazama ke.
Interesting. Yeah. I tahu nyanyi lagu macam tu. It can be, dia macam ada joker-joker punya style sikit. Dia bad boy vibe sikit lah pada lagu tu kan. Which is not me. Kata boleh. Bukan kata Hazama bad boy. Tapi I rasa kalau cerita sekarang ni dia, okay, I think maybe Hazama can execute that song. Dia kena ada kenakalan sikit kan. Tapi Ustaz nakal seksi apa? Alamak. Tak boleh Ustaz nakal ramai gadis peminat apa? Tak boleh. Bahaya. So Fiz, kalau your company selain daripada membuat lagu for yourself, sebenarnya apakah nature of business company ni? Artifacts dulu, my company is Artifacts since 2006 memang producer. And then 2011 pun kita buat distribution pula. And then 2017 kita start jadi agencies. Kita jadi advertising agencies. Because masa tu kita dah macam, all this while pun banyak juga buat jingle, buat for clients. Tapi I fikir, okay, it's good kalau we can be a full media house, media company. So not only a studio production saja, tapi you involve in everything, on branding, on the creative side, on the business side of it. So 2018, my company, alhamdulillah, we started to become the agency for, kita dah macam kita banyak clients, and then 2018 we became the main for bank for one of the bank in Malaysia. One of the bank, I can't tell because I have to keep it discreet, confidential. Confidential. Tapi it's a for bank, and it's a challenge for me, because bank, it's a two different. I from kita media company, and bank is kita punya client. All this while client kita banyak je, company, SME lah, this one. But now it's a bank, because bank dia punya produk, dia nak suruh orang forever lah berhutang dengan dia lagi ke, jual credit card ke, whatever. But in a nice way, in a professional way. Dia bukan alung yang, no, it's a bank. Ada governance body dia, ada bank negara apa benda semua. So I have to speed up my branding punya and my team lah. And then kita kena cepat belajar branding, belajar corporate identity. Kita bukan buat lagu saja. We do everything. When it comes to the advertising, everything. It means the graphic, the animation, the video and so on. Setahun ada 300 job, takkan tak nak? Setahun ada 300 job, 300 job. Maybe you boleh dapat. I cakap, kita tahu, setahun memang ada 300 job punya marketing. Bank lagi awal-awal dia tahu, okay, kita ada sekian juta, sekian million of marketing budget. Okay, dia adalah agencies yang dia akan appoint, But okay, please give your whatever proposal, best proposal. We have like 300 campaigns that we have to run the whole year. So I cakap to my team, we have to get as much and deliver as much campaign as we can. So that's a challenge, a new challenge. I cakap, because I dah buat music is such, orang yang tak faham pun kita boleh fahamkan. Daripada tak apa pun kita boleh fahamkan. Ni lagilah, ni you dah tahu dah objektif dia apa. Dia nak buat sale je. Dia nak buat marketing ni, dia nak ni. Kita dah nampak dah hujung jalan tu kat mana. Kita nak pergi jalan tu sampai macam mana je. And the nice way sahaja. And cara yang orang tak, it's actually you buat promotion tapi orang tak tahu pun it's a promotion. That's what you. So setahun, last year I think 2019, 120 job from the bank we secure. I check out, that's good. And dia ada year-end campaign. Kita grab the year-end campaign, kita bukan berbangga pada diri kita. Of course kita bersyukur because that we have to deliver. Of course you have to deliver everything because dia audit dia bukan, dia lagi it's a bank, you dealing. When the report came,
oh, we are so happy because kita increment of sale kita increase 120 million ringgit. Right. Oh, okay good from that particular campaign. Oh, okay. That's a good figure. Yeah. Bila client kita happy, they got sales job, you will secure another year of whatever. and you get to keep all your staff happy. Itulah, that's why kita kata, I cakap now that's why I cakap I think we should work from home ataupun kejap, give me 5 seconds. I nak Sure. I nak pasang charger. Okay. Bila I cakap to my staff, kita boleh bekerja di mana-mana yang kita tak perlu ada restriction dah pun sebenarnya zaman sekarang ni, because all you need to do is deliver. Yep. All you need to do is deliver. As long as you nak makan, you nak duduk lepak kat kafe, you nak pergi Bali, you nak buat kerja dekat Maldives, mana-mana pun up to you. Go ahead, as long as you deliver. Itu benda yang I belajar dari bank, the culture. Bank, because bank pun dia of course dia tak ada nak buat dia tak ada nak creative department, tak payah pun. This bank that I'm working with lah, dia tak perlu pun ada graphic designer ataupun jingle maker, tak payah. Kita bayar je, as long as you can deliver. Okay, we know, okay, itu klien kita yang reputable client lah. Of course kita rasa okay, now klien kita macam ni, apa yang dia nak ialah kita boleh deliver. Dia nak hari ni, dia nak kita kena bagi hari ni, dia tak boleh. So that's why I cakap itu adalah kesan daripada my disiplin yang I dah buat. I told you just now, I nak tidur pukul 10 pagi. 10 malam, sorry. 10 malam since 2018 lah. Apparently it gels together bila I dah buat benda tu. Cakap and suddenly I can work with people atau bank. Of course dia operate pukul 8 pagi, email dah masuk dah. How on earth if I want to secure more jobs and blah blah blah, kalau aku balik kerja pukul 4-5 pagi and then pukul 8 jual masuk email, you nak handle the clients, client balik pukul 4. you don't care. And I tell you, it's not a local bank, it's an international bank. Wow. So the SOP is from here, dia akan pergi ke HQ dia dekat mana, and then patah balik and apa benda semua, you are tackling before you execute the work, you have to execute the bosses dulu, secure the job first. So the idea now, I cakap kalau I nak implement to my interest to music, I cakap kita kena buat macam ni. Kita kena tahu dekat mana kita nak pergi ni. What's your target? And then what's your plan? What's your budget? What's your strategy? Then baru buat kerja. The problem of kita ni, kebanyakan kita ni, kita buat kerja dulu. Lagu dah siap, okay, macam mana nak jual? That's us. Yeah. That's us. Iyalah, that's why I cakap, because I cakap orang ni satu bulan dia punya from one campaign revenue dia boleh 100 juta. Kita nak dapat tu pun susah. Tapi now we learn. You have to learn fast. Kita tahu dia takkan share punya knowledge tu macam gedebak macam tu je. You kena pandai-pandai lah. Orang kata kita jangan ambil kesempatan, tetapi ambil mana yang sempat. Man. Yeah, it's wisdom, man. Ambil mana yang sempat. Sempat. I tengok pula, okay, for example, that's why sekarang ni bila I banyak tengok, okay, bila when I dah kerja dengan bank, then I cakap, okay, I challenge myself. I want to work with local bank. I told myself, I want to work with local bank. I nak tengok boleh ke kita international bank pun kita boleh, kita boleh deliver and grasp the opportunity. Maybe dengan kita punya pengalaman sikit, let's try a local bank. Tak dapat lah. This is a local bank yang local.
I bukan cakap Maybank. Maybank walaupun dia local bank tapi dia ada cawangan dekat Singapore, pergi international. I'm talking of sorry, nanti orang marah pula kan. Tak apa. This is for the betterness of I tak sebut lah, tak mention lah which bank kan. Cakap dengan kita ni bersedia nak kerja ni tapi communication lag, apa lag ni, belum cakap invoice lagi. Kita ni I dah issue you invoice. What do you expect? I expect you to pay me lah kan. Tapi ini belum kita cakap pasal tu lagi. Ini bab sembang dengan kita kena tanya bos kita yang peringkat ni. Okay, I think benda ni communication je kan. So out of everything sebenarnya, daripada my interest to music, I found out that it's actually kita bagi communication dekat orang je. That's why I cakap my 18 tahun training dalam music ni, now I rasa I can work with all industry, insyaAllah. Maybe I can work, maybe I tak pernah cabar myself, maybe I tak pernah kerja dengan politician lagi, maybe for example. Tapi for example lah, if I can do a good, I think ada je orang dalam media yang bekerja for politician, you know, which they deliver. Kalau dia betul-betul boleh deliver, kalau dia betul-betul boleh deliver lah, which I think kita want music ataupun industri ni, creative industry, creative people can work in all industry. Kalau you faham disiplin you dan you boleh you boleh ada tempat di semua disiplin, di semua industri pun, doesn't mean that you kena stuck dekat music forever, stuck dekat film forever. I don't think so. You know, I lagi nak kerja dengan, kalau boleh I nak kerja dengan, you know, I want to work with, and ini I cakap ni mungkin doa lah kan. I want to work with Shell. Come, let's do now you punya minyak tengah drop. What do you want? You nak buat apa? Buat marketing lah. You know, you nak marah minyak drop, how you nak marah? Now you have to boost your sale. You have to boost your image. You kena buat marketing. You kena hire a good agency. You kena hire creative agency. You kena hire good writer. You kena hire creative people to think about you. You fikir duit je. Let the creative people think of your image, your brand. Yeah, that's why. And you know what? I can do the job, But because kita tahu, kita dah well trained dengan disiplin kerja yang you know, SOP and whatever, you know, and you know the now semua orang tengah bising oil and gas punya industry is going down. Hari ni minyak turun, kau punya. Kita happy because kita consumer, we consume a cheap fuel. Tapi in the long run, minyak tak ada, negara boleh teruk ni, harga minyak, harga duit tu affected. So macam itulah, that's my humble opinion lah. We can work dengan maksudnya tadi kita sembang macam kita nak buat lagu je, buat album je, buat ni. Yeah, we never know that kita sebenarnya boleh bagi impact, good impact to all industry. Semua all industry. I feel so bad. You boleh tak apa, sure. Tak apa sebab dia tengah tidur dia. Apa? Betul tak? Betul. Gunakan kreativiti kita untuk mana-mana industri pun sepatutnya. That doesn't mean creativity dalam filem atau music. Betul. I think give yourself a strong 5 years to start. If you are a new musician, a new writer, a new composer, 5 years, you janganlah fikir untung lagi. Buat lagu, crack lah, apa benda, opportunity, free ke, charity ke, do. Networking dulu. The second phase, the next 5 years, establish your company, establish your own label, establish your own publishing, establish your own, you know, small team. And then the next 5 years, you have to train people dah. You have to train people dah. You have to start buat kelas, you have to start, you know, giving out your legacies and so on. I dah 18 tahun in the industry. I think, okay, this is what I'm doing now. I pun tak terfikir, tapi I fikir, this is what I'm doing sebenarnya. The first 5 years, I buat je. I buat for happy-happy, suka-suka. 5 years is a good number lah, you know.
dalam keadaan, I tell you, I cakap makan pun tak cukup, hujung bulan je alamak nak kena bayar kereta, bayar rumah, apa benda semua, bayar sewa. Kita pernah the next 5 years when you have your own enterprising punya, your company and so on, then you belajar management, you belajar law. You akan belajar sikit-sikit. Takkan you nak selama-lamanya jadi, kita akan, kita upgrade diri kita sikit. Tapi after you dah establish benda tu, then the third phase, you have to spill out your knowledge dengan orang lain. You have to kita bukan muda selama-lamanya. I think kan. Yeah. So yang the third phase ni, your skill in delegating jobs to your staff, your people. So, and then at the same time, you are sharing your knowledge. You buat talk, buat seminar, buat content and whatever yang you boleh share. I cannot talk like this if you buat Skype call with me 10 years ago. I don't have anything to talk because there's nothing in my mind yang I nak spill out. But I can talk for 3-4 jam pun boleh sekarang because everything is in my mind because I dah lalui benda tu. Yalah, pengalaman kita yang sikit tu. So macam itulah. Kan, imagine kalau you are into your fourth phase pula. Oh, lagi lah. What would be your fourth phase? Oh, it's gonna be my tahun yang ke-40 lah. 40 lebih lah kot. Apa yang kita boleh jangka daripada Hafiz Hamidun di phase yang keempat tu? Which I think I want to, I dah nampak dah pun. Sebenarnya I cakap, bila I dah umur 40, itulah tahun yang I want to invest for people. Invest on people. I don't have to invest for me. I don't have to invest for me. I have enough investment for me. Asset, ada dah 1 rumah, 2 rumah, kereta, 2-3 dah cukup lah. Ada office sikit, dah cukup. After your fourth phase of your life in the industry yang kita dah pilih ni, the creative industry, this is what I tak boleh pentingkan periuk nasi I je. I umur 65 matilah kot. I have to, to be, yalah. Maksudnya ayat kasar je lah. Tapi I have to invest for the future generation, other people. The youngsters, which I dah start pun buat. Tapi dulu sikit lah. Kita rasa macam kita pun tak lepas hari ni nak invest untuk orang pula. Nak produce is fine. Now invest ni maksudnya you have to, it comes with when you come with investment, you nak ROI. You nak return of investment. That's a total package. That's why I cakap, bila sekarang ni tanggungjawab, I bukanlah kata tanggungjawab invest to new artist sekarang ni, I tengok banyak kepada big label saja. Banyak big labels. Small label buat juga. Maksudnya big labels lah. Independent label, dia orang masih takut-takut. Walaupun dia dah 30 tahun dalam industri, takut sangat nak invest kepada new talent, new writer, new composer. Why? Takut apa? Takut you don't want to share the cake. No. Okay, tak apalah. Itu terpulang lah. Matlamat bisnes dia macam mana. Tetapi for me, this is kalau kita tengok dekat negara luar, label banyak. Tetapi dia bersatu dia punya tahap bersatu dia tu, contohlah Universal Music. Tapi dalam dia ada Capital, ada ni recordnya, ada but dia punya sinergi tu, duit ni, kau buat ni. Tapi dia punya revenue, you see the artist yang dihasilkan international level punya artist. Imagine, I know Malaysia is so small. Kita talent kita tak banyak. I know talent kita tak banyak. That's why kalau you tak boleh invest pada local talent, invest in Indonesian talent tak boleh. Atau business kat sana. Atau Singapore, atau Thailand, atau opportunity. Which kita kena tengok macam tu lah, globally. We want to go global. You nak go, tapi root dia akan dapat dekat situ juga. That's what I think. Kalau tak ada local talent lah. Kalau tak ada sangat local talent. Kalau tak ada. Kalau tak ada kan. Penat orang buat rancangan macam-macam, kan? Tak ada kau buat rancangan kau sendiri. Itulah tu.
Kau buat songwriting competition kau sendiri kan. So I think that's what I think lah. Tak semestinya dalam bidang music saja. Maybe I want to invest on, contohnya I nak buka whatever. Contohnya graduates, the new graduates, yang budak-budak yang baru graduate in music tapi nak buka kelas music, for example, they need a classroom or whatever. I have to think of that. To teach. To invest. Yes, to teach. You know, kadang-kadang lambatkan student-student yang ni, dia tak tahu nak buat apa. Tak semua orang business minded. You are the business driven. You kena explain, and dia orang tak tahu pun, kita bagi ni bukan investment suka-suka je. No, I tak nak. I bukan bagi you suruh dapat gaji bulan-bulan je. No, bila you ni, then you ada 100 student sebulan, takkan satu pun tak ada jadi star. Takkan tak ada muka boleh jual, takkan tak ada suara boleh jual, takkan tak ada writing, you know. That's the thing lah yang takkanlah tak ada kan, takkanlah tak jumpa kan? Orang beranak tiap tahun kan? Orang beranak tiap tahun bukan orang kita ni habis orang tak beranak dah, PKP ni nanti lagi banyak bulan, lagi banyak. So the new generation will keep coming. Yep. And the more hybrid, kita kena expect in 10 years kita punya Malaysian ni akan lebih banyak fuse. Banyak orang yang kahwin campur, more and more, you know. You akan jumpa banyak yang muka bapak cantik gila, bapak handsome nak mampus. You know, muka Mak Saleh campur Melayu, Pan Asian, nyanyi pula mantap. Kalau dapat that's what Indonesian is now. Yeah. Nyanyi pelakon, semua dah muka hybrid dah. Because dia dah start lama daripada zaman dulu. Kita tak macam tu. Tapi we have to expect in 10 years, 15 years from now, it will become a, you know, norm. You kahwin dengan orang Arab, you know, yalah Malaysia ni orang Melayu ni biasa kahwin dengan orang Arab, kahwin dengan Saleh. Yalah, itulah nak bagi cantik pun. Ya. Betul. Dalam setiap family mesti ada seorang yang kahwin Arab ataupun Mak Saleh orang Melayu. Ataupun cross breed lah, kahwin dengan Melayu, kahwin dengan Chinese. Tengok nanti dia maksudnya ability dia main piano lebih tinggi daripada kita yang pure, you know lah. Kita faham lah, kita orang Melayu, kita piano pun tak ada kat rumah kan. Baiklah kau mengaji, buat apa kau nak main piano sangat ni? They ask people, you know, they start to daripada kita kecil dah masuk music class, piano class and so on. So I think it's exciting lah, exciting. It's going to be exciting Me is still in the third phase. So it's just like curahkan apa yang boleh, you know, kepada orang lain. Belum lagi full force to invest to many, bukan satu. Kalau boleh nak banyak-banyak kan. Lebih ramai. Lebih ramai. That's the best thing lah. Dan lepas tu nak cakap kaya tak kaya, rezeki tu Allah bagi. You rajin, kaya lah. Ada je meletup satu lagu, ada juga orang meletup satu lagu, kok kaya sampai bila kan. Satu lagu kan boleh lah, adalah kat Malaysia, but it's Malaysia. Tapi kita tahu rezeki tu akan datang macam mana, apa benda semua kan. Dan sekarang ni COVID-19, now this is for me, hikmah dia, the disguises, blessing in disguises. This is the good time for you to think, apa kau nak buat ni. Okay, you bercuti 40 hari ni. Kalau you tak dapat benefit daripada 40 hari kau cuti ni, apa benefit pun kau tak ada. Allah, perut dia buncit. Something wrong with you. Something wrong with you. If I can share with you, I dah buat my plan. I will go live dengan sampai bulan puasa, sampai hari raya. Go live je. Session like this. Oh yeah. Talk and so on. Some of my list, if I want to share lah. Ada some as artist, some you hari ni. Okay, I slot in lah. So I ada politician, ada juga ada every day ada orang. Because what do you talk about? Cakap pasal apa? Anything, because we have to give kan. Kalau tak bagi ni
Kan? Tapi yalah, nak cakap serius boleh serius, nak cakap santai boleh santai, nak cakap Your own program ke orang tu punya program macam ni? if you, then you become the host, then I follow whatever. Kan? Ada juga yang I jadi host. And contohnya nanti bulan puasa I ada 2 slot, if you know Omar dan Hana, the cartoon. Omar dan Hana is a very popular cartoon in Astro. I see. Ada lama tak ada Astro. It's okay. On YouTube, all the songs, all the Omar dan Hana punya songs are all ratus-ratus juta, bro. Iya. Oh my goodness. Yeah. Omar dan Hana, and diorang ni ada beratus-ratus Islamic content yang dia, dan bila accumulate semua ni ratus juta. When we talk about their royalty, I think their royalty is much bigger than our royalty yang ria-ria buat content yang pop content ni. Dia orang buat content for kids, and kids know them so much because dia buat kartun, ada cerita-cerita sikit dan nyanyi lagu-lagu, and then buat karakter, kartun karakter lah. So I have 2 slots dengan dia orang. Dia nak ajak me become one of the guests for their show. But I think it's okay. So I cakap this is a good time. Kita kena duduk rumah ni, dan okay, fikir something beneficial, dan kalau you lambat, orang lain buat. Ketinggalan, ya. You akan ketinggalan. Orang lain akan buat. Ni kita Malaysia kecil je. Imagine at least kita ni boleh lagi lah. Kes tak teruk. US habis lah, crack. Kan, the disease is teruk sangat. Negara Singapore pun teruk. Singapore small country. Cases is so high. Orang nak keluar pun tak boleh. Kita ni at least boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Tapi mungkin terkeluar sikit cerita ni. Tapi kita sekarang telah jumpa seorang hero untuk negara kita, Datuk Dr. Nur Hisham. Yes, it's good. He followed me on Twitter. Wow. Kenapa Macam mana? Macam mana boleh berlaku tu? Dia peminat. I pun tak ingat lah. Maybe dia kenal ke apa. And then I followed him lah. Hari ni birthday dia, 57. Hari ni Today. Yes. Today is 57th birthday. 57th birthday. So he's a good figure. Dalam any industry, we need a strong figure, which orang tak akan nampak dia on political, orang tak akan nampak dia dari segi bias or whatever. That's type of orang yang pure. We need much and more, more and more people like that. Sama juga kalau dalam Kementerian Kesihatan, dalam agama, we need a leader yang Malaysia. Susah nak cari. Kalau saya cakap okay, siapa leader agama yang kita, susah nak cakap yang kita betul-betul tak ada bagi, yang tak ada sanksi. We will follow dan kita happy and kita respect. Kalau leader ke pemimpin kita, we need more and more people yang kita, bila dia bercakap, orang dengar, orang tutup mulut, yes, orang buat apa yang dia buat. Kalau kadang-kadang bila orang lain yang tak ada credibility ni, susahlah orang akan defy kerja-kerja lama dia, kontroversi apa so. Dato' Hisham is a hero lah. Orang tak ada argument apa-apa. People love him. Yeah. Yang ramai kita ada hanya ketua-ketua je, tapi kita tak ada pemimpin kan. Ya. Dan Datuk Dr. Nur Hisham, paras rupa dia menunjukkan dia ada empathy terhadap kita, dia kisah dan dia sabar. Segalanya lah. Dia muncul di kaca TV kita, beri penerangan dan sebagainya. Kita rasa macam kita berada dalam nasib kita berada di tangan seorang yang boleh dipercayai dan akan menyelamatkan kita. Betul. Dia macam savior lah. Ya. Yalah, kalau bukanlah keterlaluan sangat nak cakap macam tu kan, tapi memang akan ada orang yang jadi macam tu lah. Ya, betul. Tapi Fiz, dalam saya ada kawan yang dalam industri muzik ni lah, dia mengajar satu perkara, dia ada cakap satu perkara lah yang pengajaran di industri muzik ni, orang Jawa apa semua ni,
kita adalah orang yang mencari bintang. Apabila kita jumpa seorang bintang tu, kita akan nakkan dia, kita akan tangkap, ambil dia, kita akan gilap dia, kita akan mahu terbangkan dia di langit-langit agar dia bercahaya lagi. Tetapi berbeza pula dalam bidang politik. Apabila ada seorang bintang tu, kita nak ambil dia, kita nak tangkap dia, kita nak tutup dia, serkup dia, letak dia dalam gelap, humban dia dalam tanah, biar orang tak nampak langsung dia. So doa saya agar Datuk Nur Hisham tidak akan dibuat apa-apa oleh para politician yang cemburu dengan dia ke. For me, I ada satu, ialah ini bukan advice lah, ini pandangan lah. I think it's time for Dr. Nur Hisham, probably maybe dia ada PR team dia. I think his PR team is doing a good job lah. If he have a PR team. Yeah. And kalau I think so. So he must have a good and strong PR team lah, which cara and tone and cara dia nak bercakap macam mana mesti kena ada. Kalau dia tak ada, okay, it's time kena ada. Just to make sure that he's on track because people like this trend. And orang kita tenang. Kalau imagine kalau I'm sorry to say, kalau politician yang bagi the speech every day, orang kita takkan tenang. Orang kita akan kau parti ni, pakatan ni, barisan ni, kau sudah. Kita we want a neutral figure. Dan kita nak orang kita bertenang. He comforts, he tranquils kita semua ni. Kan? So I think maybe dia ada good PR team. Kalau dia tidak ada, maybe he must have it now, like now. Urgently. Yeah. Urgently. Now, right now. I tengok bekas mufti wilayah pun, previously pun, okay, orang suka juga figure yang macam tu. Orang bercakap, orang suka something. You don't have to be too strict, too formal. You nak suka orang yang relax je. Orang boleh layman lah. Senang macam tu kan lah. Tapi sebab sekarang bekas mufti wilayah dah jadi menteri, so orang akan associate him with the current government. So I rasa okay, all the best for him lah, and his team lah. His team must work hard for him lah. Tapi banyak bukan sejarah sangat lah, banyak cases shown that kalau your image was tarnished before pun, tapi with a good PR team and good branding, orang akan lupa ke apa cases you. I don't have to tell siapa orang tu, but with good team, with strong team, with good PR team, with good marketing strategy, dia akan flip you daripada orang tak suka, daripada orang okay, then orang kecam you sampai macam mana, sampai orang panggil you boss lah. Oops. That's what I think. Betul. Yeah, betul. That's another Hafiz Hamidun's wisdom. Hafiz yang saya kenali memang seorang yang entrepreneurial, very self-driven, energetic, and artistic, creative. Hafiz, thank you so much. Thank you so much for your time. Terima kasih melapangkan masa dengan saya. Thank you. So kesian pula tengok. So semoga your phase 4 tu akan segera sampai. Phase 4 akan datang in 2 years time lah. Alright. In 2 years time. So I already gave a limit to myself. I think masuk je phase 4, then I have to which I have to work hard lah from now, insyaAllah. Yeah. So thank you so much. Semoga kita semua akan come out stronger than before COVID-19, and everything works out for everyone. InsyaAllah. Terima kasih. Alright. Kita ketemu lagi. Thank you. InsyaAllah. Selamat berpuasa. Sama. Namun kini kala ini
tak sebegini aku berlakon